Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Puan Pengerusi Tetap Persidangan. Yang dikasihi Yang Hormat Datuk Zahida binti Zariq Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Saudari Nurul Amal Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia bersama Barisan Esko, Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang paling dikasihi Kakak Bos Puan Masliana binti Ahmad, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Pahang, seterusnya rakan-rakan Ketua Puteri Bahagian-bahagian Negeri Pahang, terima kasih, dan sidang perwakilan di Dewan dan di bahagian-bahagian seluruh negara yang dirahmati Allah sekalian. Berkelana jauh dari Indragiri, singgah bermalam di Teluk Kediri, hamba Farid Ahmad Firu perkenal diri dari negeri Tok Gajah wakili puteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan baik kita pada bulan yang baik ini. Saya Faridah binti Ahmad Firu, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Paya Besar, berasa bangga dan teruja dengan amanah oleh Yang Bahagia Puan Masliana untuk saya turut serta dalam perbahasan pada hari ini. Puteri Pahang ingin menarik perhatian sidang perwakilan akan kepentingan tajuk usul ekonomi ini. Para perwakilan sekalian, mengapa isu ini sering dibahaskan dan kenapa ia begitu penting kepada generasi muda? Kestabilan keluarga adalah kunci kepada keharmonian rumah tangga dan ekonomi keluarga pula adalah antara faktor terpenting dalam kestabilan sesebuah keluarga. Berdikari, ramai anak muda gemar memiliki kemewahan. Justru sejak bangku sekolah lagi hingga ke zaman kampus, mereka telah menceburi dunia perniagaan. 7/10 di kalangan remaja antara 18 sehingga 25 tahun ialah usahawan kecil. Jika sidang perwakilan buka WhatsApp dan perhatikan di status kalian, berapa ramai di kalangan rakan-rakan kalian dalam kategori pengundi muda sedang menjalankan perniagaan online. Lebih-lebih lagi sejak setahun lalu apabila dunia didatangi si COVID-19 itu. Hampir 80% suri rumah berumur 18 sehingga 40 tahun telah menceburi bidang perniagaan online. Berbelanja lebih akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Apabila golongan ini mempunyai tabungan yang kukuh, maka situasi ini akan mendorong kepada perbelanjaan. Perbelanjaan akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kita berterima kasih dengan UMNO kerana telah mengeluarkan rakyat dari kemiskinan. Bayangkan pada tahun 1970-an, kadar kemiskinan ialah 64.8%, dan pada tahun 2019 ia telah menurun kepada 5.6%. Ukuran PJK terbaru memaklumkan pendapatan isi rumah bawah dari RM2,208 masih lagi berada dalam kategori miskin. Para perwakilan sekalian, justru itu Puteri Pahang mencadangkan 6 perkara yang boleh diperhalusi. Kita jangan bercerita bab makroekonomi dan perkara yang gah-gah. Namun, elok kita luruskan kepada keperluan mendesak di kalangan wanita muda untuk memastikan usul ekonomi ini mendasari setiap ahli dan pengundi muda. Pertama, bantuan geran. Puteri Pahang mencadangkan agar semua usahawan muda diberi bantuan GKP, iaitu geran khas prihatin secara terus. Kami percaya masih ramai yang gagal dalam permohonan GKP 1.0 dan 2.0. Malah mungkin masih ramai yang tidak tahu pun kewujudan GKP. Kita faham setiap pemohon harus memohon sendiri secara atas talian. Namun adalah elok jika puteri dapat turut sama bantu mengumpulkan data pemohon dan majukan kepada Kementerian Keuangan. Kedua, bantuan modal antara RM3,000 sehingga RM10,000. Puteri Pahang sangat komited untuk membantu lebih ramai wanita muda berjaya dalam bidang perniagaan. Contohnya, buat masa sekarang jika perwakilan perasan tidak ramai wanita muda bergelar leader kepada sesuatu produk. Kebanyakan mereka bermula dari dropship.
Kita juga tahu bahawa keuntungan sebagai dropship adalah kecil jika dibandingkan dengan leader, ejen ataupun stokis. Oleh itu, dengan bantuan modal, lebih ramai usahawan kita boleh pergi lebih jauh dan mewujudkan pula peluang kepada yang lainnya. Dengan bantuan modal yang kerajaan negeri sediakan untuk disalurkan kepada usahawan muda, ini membuktikan kemampuan kerajaan negeri menyediakan dana bantuan tersebut. Ruang dan peluang ini memperlihatkan kemampuan parti menguasai kerajaan negeri. Para perwakilan sekalian, saya dari negeri Pahang, contoh yang boleh saya bagi dengan jelas iaitu negeri saya sendiri. Negeri Pahang yang saya anggap berjaya di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Utama Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang yang menjadikan parti kita menguasai kerajaan negeri. Puteri Pahang optimis dengan kebijaksanaan dan ketelitian yang hormat Datuk Ketua Puteri kita akan mampu menzahirkan hasrat kami ini. Akademi Usahawan yang menempatkan ahli-ahli puteri yang bertuah menyertai projek Usahawan Puteri Malaysia. Pemilihan dari seluruh negara melibatkan penyertaan wanita muda dari 14 negeri. Dalam projek ini, titipkanlah sebanyak mungkin ilmu untuk dipelajari agar graduan yang keluar dari akademi ini boleh memimpin yang lain mendaki tangga kejayaan. Nampak memang sukar, namun ia adalah satu harapan lebih 40% pengundi muda di luar sana. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, tidak dinafikan, sejak pergerakan ini ditubuhkan, puteri sering memperjuangkan sektor ekonomi wanita muda. Banyak program dan ruang dalam bidang keusahawanan dilancar dan diperkenal kepada ahli. Justru pasti ada di kalangan mantan atau sidang perwakilan yang bergelar usahawan berjaya pada hari ini usaha dari sayap puteri. Maka elok juga sekiranya Puteri Malaysia tampilkan mereka ini agar yang baru bertatih boleh berkongsi rahsia kejayaan mereka. Puteri Pahang turut mencadangkan agar kita mengadakan lebih banyak sesi town hall dengan kumpulan fokus mengikut kategori perniagaan yang diceburi. Kita ada ramai perekat fashion atau tukang jahit jika di desanya, ada jurusolek, ada pengamal aromaterapi, ada pengusaha tadika. Mereka sangat berbakat dan mendalami ilmu perniagaan masing-masing. Dan mereka ini adalah orang muda, pengundi muda. Sudah sampai masa puteri harus dilihat sebagai ejen utama untuk mengenengahkan mereka sebagai usahawan berjaya tidak kira di kota maupun di desa. Kelima, sektor ekonomi baru. Dalam tempoh tahun 2020 sehingga 2030, kerajaan perlu menarik minat anak muda menceburi sektor ekonomi baru. Antara yang dilihat berpeluang besar adalah bidang kesihatan dan farmasi, perkhidmatan, kejuruteraan, pertanian hidroponik dan penternakan hibrid. Jadi, kerajaan perlu menggerakkan ekonomi baru ini dalam automasi digital supaya menarik minat anak muda untuk menceburi bidang dan sektor ekonomi baru. Kenapa perlu anak muda menceburi sektor ekonomi baru? Justifikasinya supaya anak muda menjadi pelopor kepada setiap cabang ekonomi baru dan dapat membantu anak-anak muda yang lainnya. Dengan kaedah ini, ianya pasti lebih cepat berkembang. Keenam dan yang terakhirnya, berbudi kepada tanah. Puteri Pahang turut menjiwai kebolehan anak muda yang suka berbudi kepada tanah. Namun pada masa ini masih ramai anak muda tidak mempunyai tanah. Moleklah kiranya dapat juga digesa agar tanah-tanah pertanian yang masih ada dibuka dan diberi keutamaan kepada anak muda agar dapat melahirkan lebih ramai usahawan pertanian yang berjaya. Sidang perwakilan sekalian, 6 perkara utama kami telah usulkan. Sekali lagi, Puteri Pahang menegaskan bahawa kami sangat komited dengan usul ini dan memandang serius tahap perkembangan ekonomi wanita muda. Adalah menjadi harapan dan iltizam Puteri Pahang untuk memastikan setiap usahawan muda sentiasa mendapat perhatian puteri dan kerajaan. Selain dana khas, geran atau sebarang bentuk bantuan,
Pergerakan Puteri UMNO diharap tampil menjadi ejen penghubung akrab dengan wanita muda bagi memastikan lebih banyak peluang ekonomi dikongsi. Berikan sebuah keselesaan buat mereka. Pasti mereka tidak akan berganjak. Mereka akan sentiasa menyokong kita. Sekian, Puteri Pahang mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.